Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Azman dari SMK Seri Kurau. Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam, bab hadis yang pertama, bertajuk setiap orang adalah pemimpin. Bab ataupun siri yang kedua. Baik, anak-anak pelajar sekalian, sebelum kita pergi lebih lanjut dalam pembelajaran kita pada hari ini, standard pembelajaran kita ialah menerangkan tanggungjawab golongan berikut, iaitu pemimpin, suami, isteri, pekerja dan juga anak-anak. Yang kedua, merumuskan pengajaran hadis dan menghubung kaitkannya dengan kehidupan. Dan yang ketiga, bertanggungjawab dalam kepimpinan secara beradab dan istiqamah. Baik, kriteria kejayaan selepas kita mengikuti pembelajaran ini, diharap murid-murid boleh menyenaraikan tanggungjawab terhadap pemimpin, suami, isteri, pekerja dan juga anak-anak. Yang kedua, diharap murid-murid boleh menulis pengajaran hadis dengan baik. Baik, anak pelajar sekalian, dalam hadis yang telah pun kita belajar hari itu, Nabi SAW bersabda, Nabi sebut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang mana maksudnya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas kepimpinannya. Jadi, setiap individu ada tanggungjawab masing-masing. Tak kira siapakah kita. Sama ada kita adalah pemimpin, kita adalah suami, kita adalah isteri, kita adalah pekerja, ataupun kita adalah anak, kita bertanggungjawab. Mana dia? Setiap individu itu ada tanggungjawab yang telah Allah Ta'ala letakkan di bahu mereka. Baik, anak-anak pelajar sekalian, kita akan tengok satu persatu. Kita bermula dengan tanggungjawab pemimpin. Kalau sekiranya seseorang itu dilantik sebagai pemimpin, tak kira apa peringkat sekalipun, dia adalah pemimpin, maka dia bertanggungjawab. Satu, mestilah berlaku adil dan menghapuskan kezaliman. Yang kedua, dia mestilah menegakkan syariat Islam. Kerana ini adalah antara tanggungjawab yang utama kepada pemimpin. Kerana Allah Ta'ala telah menggalaskan tanggungjawabnya ialah menegakkan syariat Islam di atas muka bumi ini. Ingat tu anak pelajar sekalian. Yang ketiganya, sebagai seorang pemimpin, dia mestilah menyusun sistem pentadbiran. Maksudnya ini menyusun sistem pentadbiran yang cekap dan amanah. Maksudnya dia menggunakan pelbagai teknik dan gaya pentadbiran supaya pentadbirannya menjadi cekap dan yang penting adalah amanah. Yang keempatnya, sebagai seorang pemimpin, hendaklah menyediakan infrastruktur yang lengkap supaya orang yang di bawahnya, mana orang yang dipimpinnya ataupun rakyatnya, mendapat keselesaan semasa hidup mereka. Yang seterusnya, tanggungjawab sebagai seorang pemimpin mestilah bersikap toleransi. Toleransi maksudnya bertolak ansur terhadap orang bawahan. Kena tahu apa masalah-masalah orang yang di bawahnya. Kena mencari apakah masalah yang dihadapi oleh rakyatnya, supaya mereka ini sebagai pemimpin ini boleh membantu rakyat ataupun orang yang di bawahnya. Baik, anak-anak pelajar sekalian, itu antara tanggungjawab pemimpin. Baik ya, seterusnya kita nak melihat pula, kalau sekiranya sudah berkahwin, dia menjadi seorang suami, pasti dia ada orang yang di bawahnya, ada isterinya, ada anak-anaknya, maka ada tanggungjawab suami yang perlu dilunaskan, yang perlu dilaksanakan. Okey. Yang pertamanya,
memberi nafkah kepada anggota keluarga. Ini tanggungjawab apabila ia menggalas sebagai seorang suami, tanggungjawab sebagai suami, mesti mencari nafkah untuk diberikan kepada ahli keluarga dia. Yang kedua, tanggungjawab yang kedua ialah, ini dari sudut rohaninya, memberikan didikan agama. Ini tanggungjawab suami. Suami mesti memberikan didikan agama kepada isteri dan juga anak-anaknya. Kalau sekiranya ia tidak mampu, maka dia kena mengizinkan isteri dan juga anak-anak dia pergi belajar. Pergi belajar. Ataupun dia mencari guru-guru untuk datang ke rumahnya, mengajar tentang agama. Khususnya tentang fardu ain. Ini tanggungjawab berat yang dipikul oleh suami. Yang ketiganya, apa tanggungjawab lagi? Iaitu memberikan perlindungan dan menjaga keselamatan anggota keluarganya. Apa-apa yang berlaku, dia mesti di hadapan. Dia mesti, maknanya dia melindungi ahli keluarganya. Dia akan berasa selamat bila ada ketua keluarga ataupun disebut sebagai suami. Baik. Yang keempatnya ialah, ini tanggungjawab suami, melayan dan bergaul dengan isteri dan juga anak-anak dengan baik. Tutur kata yang lemah lembut sebagai satu pendidikan kepada isteri dan juga kepada anak-anak. Barulah rumah tangga tersebut akan rasa aman, damai, tenang. Itu tanggungjawab suami. Baik, anak pelajar sekalian, kita pergi lagi seterusnya. Tanggungjawab siapa lagi ya? Tanggungjawab isteri pula. Sebab dah ada suami tadi. Bermakna isteri juga ada tanggungjawab dia. Baik, apakah tanggungjawab isteri? Yang pertama, ini tanggungjawab yang utama, iaitu mentaati suami dan menunaikan hak-haknya, selagi mana tidak bertentangan dengan hukum syarak. Arahan-arahan perintah daripada suami itu wajib ditaati selagi mana tidak bertentangan dengan hukum syarak. Itu tanggungjawab isteri. Yang keduanya, hendaklah menjaga maruah dirinya, diri isteri itu, dan juga maruah suami dia. Tak boleh menceritakan apa-apa keaiban suami dia kepada orang lain. Sebab menjaga maruahnya, maruah suami dan juga keluarga dia. Jadi, mesti jaga semuanya kerana ia adalah tanggungjawab isteri. Jangan sesuka hati kita menceritakan apa keaiban suami kepada orang yang tidak sepatutnya. Itu jaga ya. Itu tanggungjawab isteri. Lagi yang ketiganya, tanggungjawab isteri juga ialah memelihara dan mendidik anak-anak. Sebab jiwa seorang perempuan, dia sangat halus. Dia boleh mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan juga belayan. Itu tanggungjawab isteri. Dan yang keempatnya, isteri hendaklah mengurus rumah tangga, berkemas-kemas dan sebagainya, supaya bila suami balik nampak kemas dan teratur. Maka itu antara tanggungjawab isteri. Okey, baik anak-anak sekalian. Kita akan teruskan lagi kepada tanggungjawab pekerja. Apabila kita seorang pekerja, kita ada majikan kita. Apakah tanggungjawab kita sebagai seorang pekerja? Baik, anak pelajar sekalian, kita tengok. Ini antara tanggungjawab kita kalau kita seorang pekerja. Iaitu yang pertama, mengikut arahan ketua. Sebab kita ada ketua. Apa sahaja yang diarahkan oleh ketua kita, maka kita laksanakan, kita buat. Supaya pekerjaan tersebut berjalan dengan lancar. Kecuali yang bertentangan dengan hukum syarak. Baik. Yang keduanya, kita bekerja dengan penuh integriti. Integriti ini penuh amanah. Mana kita tahu itu adalah kerja kita. Daripada pekerjaan itulah menjadi sumber rezeki kita, yang akan kita bawa balik nanti menjamu anak-anak dan isteri kita. Dan ia menjadi darah daging kepada kita dan juga mereka. Jadi, bila kita bekerja dengan penuh amanah.
Yang ketiganya, bekerja mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Ya, setiap bidang pekerjaan itu ada prosedur-prosedur, peraturan-peraturan yang tertentu. Jadi kita kena ikut. Contoh, masuk kerja pukul 8. Kita tak boleh pula melanggarnya. Mestilah masuk. Itu prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Baik. Yang keempatnya, tanggungjawab pekerja ialah melaksanakan tugas yang diberi dengan sebaik-baik mungkin, dengan sesempurna mungkin. Bermakna ia akan buat pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dia buat akan pekerjaan yang diamanahkan kepadanya. Bukan melepas batuk di tangga sahaja. Okey, baik anak pelajar sekalian. Seterusnya, kita nak tengok pula tanggungjawab anak. Ini tanggungjawab mana? Tanggungjawab anak ini, anak pelajar sekalian, dia sangat dekat dengan kita lah. Sebab kita sekarang, kamu sekarang ni adalah seorang anak. Kamu seorang anak. Jadi apakah tanggungjawab kamu terhadap kedua bapa kamu? Okey, ini antaranya. Sentiasa berbuat baik dengan ibu bapa. Jangan memusuhi ibu bapa. Mesti berbuat baik. Dan juga menyambung silaturahim dengan rakan-rakan mereka. Semasa mereka hidup ke, ataupun semasa mereka dah meninggal, kita kena tahu siapakah rakan-rakan mereka. Supaya kita boleh menyambung silaturahim dengan rakan-rakan mereka. Jadi kita kena tahu ayah kita berkawan dengan siapa, mak kita berkawan dengan siapa, supaya kita boleh menyambung silaturahim. Okey, yang keduanya, sentiasa membantu mereka dengan sebaik-baiknya. Buat kerja yang diminta dengan rela hati. Kita tahu itu adalah tanggungjawab kita sebagai seorang anak. Dan apa yang kita buat itu akan Allah Ta'ala anugerahkan ganjaran pahala. Asbab apa? Yang pertama, asbab kerana kita mentaati mak ayah kita. Yang keduanya, kita mentaati juga perintah Allah Ta'ala yang menyarankan supaya kita berbuat baik dengan kedua ibu bapa. Okey, yang ketiganya, yang tanggungjawab kita dah sentiasa mendoakan mereka. Baik anak-anak pelajar sekarang yang ada di hadapan Ustaz. Berapa orang yang hari ini telah mendoakan untuk mak dan ayah dia? Kalau yang belum, teruskan doa, teruskan. Sekurang-kurangnya kita sebut, Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu antara doa-doa yang terbaik untuk kita doakan kepada mak dan ayah kita. Baik, dan yang keempatnya, menjadi tanggungjawab kita ialah berbakti kepada ibu bapa semasa mereka masih hidup. Ketika mereka masih hidup inilah kita kena berbakti, tunaikan tanggungjawab kita. Ataupun mereka telah meninggal dunia, kita panjang-panjangkan doa kepada mereka. Itu antara bakti. Sebab ingat ya, ada juga menjadi anak yang derhaka bila mak dan ayah dia meninggal. Sebab apa? Tidak mendoakan kepada mak dan ayah. Jaga tu. Takut menjadi anak yang derhaka. Baik, itu tanggungjawab anak. Baik, anak pelajar sekalian. Kita akan tengok pengajaran hadis. Kita dah belajar panjang lebar dah. Maka di sana ada pengajaran hadis yang perlu kita ambil perhatian. Ada untuk diri kita. Kita dah belajar banyak dah. Okey, antaranya ialah Ustaz begini, setiap sebagai umat Islam, setiap kita hendaklah menyedari bahawa setiap individu berperanan sebagai pemimpin. Berperanan sebagai pemimpin. Itu antara pengajaran dia. Semua kita ni adalah pemimpin. Yang, ni kena letak yang ni. Kita kena letak yang ni akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Baru lengkap ayat kita. Kita akan letak itu kata penghubung. Mana-mana kata penghubung yang sesuai. Maka kita akan letak di situ supaya lengkap ayat pengajaran kita. Yang keduanya, kita hendaklah, kita mesti memulakan macam tu ayat pengajaran. Kita hendaklah menjalankan tanggungjawab terhadap orang yang dipimpin. Orang yang dipimpin, makna orang yang di bawah kita tu. Okey, dengan apa? Dengan, itu kata penghubung, adilnya dan amanah. Mana ayat yang lengkap. Okey, yang ketiganya,
Kita hendaklah, kita memulakan ayat kita tu, kita hendaklah memelihara dan melindungi anggota keluarga agar selamat di dunia dan di akhirat. Itu antara. Okey, dan satu lagi Ustaz bagi, kita hendaklah bertanggungjawab terhadap segala urusan keluarga. Agar keluarga kita apa? Kekal harmoni. Itu antara. Okey, itu antara pelajaran yang boleh kita ambil. Baik, anak pelajar sekalian. Ustaz tunjukkan kepada kamu satu gambar. Ini ada satu gambar kepada kamu sebagai pengukuhan. Ini adalah antara soalan kebat yang Ustaz beri kepada kamu. Okey, soalan kebat antara ciri-cirinya, dia akan datangkan kepada kita stimulus. Ini stimulus lah. Stimulus kat sini ialah gambar. Kamu tengok gambar tu gambar apa? Gambar orang yang sakit ditemani oleh anak dia lah ni. Ditemani oleh anak dia. Okey, kita akan tengok soalan dia. Soalan kebat ini kan. Huraikan pendapat anda tentang kewajipan individu di atas. Kewajipan individu di atas. Ni kewajipan ni. Kewajipan individu ni. Kan? Kita tahu, nampak ni ada orang yang sakit, mungkin ibu dia yang duduk di hospital mungkin kan. Mana kita tahu ini ada tempat air kan. Maka ini mungkin anak dia. Jadi kita akan tengok soalan dia, huraikan pendapat anda, pendapat kita tentang kewajipan individu di atas. Baik. Macam mana kita nak menjawab soalan ini? Okey, Ustaz beri kepada 4 markah. Ustaz bagi contoh. Contoh jawapan. Okey. Contoh jawapan. Sebab apa? Dalam soalan kebat, yang pastinya kita kena datangkan isi. Kan? Kita kena datangkan huraian. Kita kena datangkan juga huraian lengkap. Okey. Dan juga kita kena datangkan kesimpulan. Kan? Yang ini memang dah maklum kepada kamu. Jadi, bila soalan itu bertanya kepada kita tentang pendapat kita, maka Ustaz bagi contoh kepada kamu. Ini isi yang Ustaz beri. Seorang anak wajib, ini antara dia, wajib menunaikan tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah. Itu isi, itu pendapat kita. Kita tengok kan tadi, gambar tadi kan. Maka Ustaz tulis, seorang anak wajib menunaikan tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah. Ini adalah isi. Jadi, sebelum kita nak buat huraian, maka kita kena tambah, disebut sebagai kata penghubung. Kata penghubung. Banyak kata penghubung yang sesuai. Okey. Contoh boleh Ustaz beri kat kamu, suka. S-U-K-A, suka. S ni supaya. Ni supaya. Ni untuk. Ni kerana. Ni agar. Ni antara. Boleh aja guna apa-apa perkataan yang sesuai. Jadi kan, kita akan letakkan kata penghubung di situ. Jadi Ustaz letak kat sini untuk. Untuk, sebab apa menaikkan tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah? Untuk berbakti. Makna kita menghuraikan isi tadi. Menghuraikan isi. Huraian ni ialah menghurai isi. Berbakti kepada ibu bapa ketika mereka hidup ataupun telah meninggal dunia. Ini huraian. Huraian ialah menghurai isi. Okey, baik. Kita tinggal lagi apa? Huraian lengkap. Huraian lengkap, okey, kita boleh menggunakan perkataan kesannya. Boleh guna. Ataupun ada orang yang menggunakan perkataan hal itu kerana. Boleh je. Ustaz, kat sini Ustaz nak gunakan kesannya. Sebab kita nak tahu apa kesan dia bila orang berbakti pada ibu bapa. Okey, kesannya kehidupan seseorang anak akan dilimpahi keberkatan daripada Allah. Cantik kan? Dia punya huraian lengkap dia. Okey, last kita akan buat kesimpulan. Bila kita nak buat kesimpulan, ialah kita menyimpulkan semula, membuat rumusan berkaitan dengan jawapan kita itu, isi kita itu. Baik. Jadi Ustaz akan mulakan dengan kesimpulannya.
anak-anak hendaklah sentiasa mengambil berat urusan kehidupan ibu bapa. Kena ambil berat kehidupan ibu bapa. Baru takat ni, tak selesai lagi kesimpulan. Dia mesti letak kata penghubung juga. Kena letak kata penghubung. Kat sini Ustaz letak kerana. Boleh letak yang sesuai lah. Agar ke, supaya ke. Sini Ustaz letak kerana. Kerana sebab Ustaz nak buat huraian dia pada kesimpulan ini, supaya ayat itu menjadi lengkap. Kerana redha Allah terletak kepada redha mereka. Redha Allah terletak kepada redha mereka, maknanya redha daripada kedua ibu bapa. Baik, sekadar itu, Ustaz harap apa yang kita bincangkan pada hari ini memberi manfaat kepada kamu semua dan dapat meningkatkan lagi kefahaman kamu berkaitan dengan hadis yang pertama ini. Saya doakan kamu akan berjaya dengan cemerlang di dunia dan juga di hari akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.